Surah Al-Ma'idah sambungan ayat ke-45. Wa katabna alaihim, dan kami tetapkan hukum ke atas mereka itu, fiha, dalam kitab Taurat, annan nafsa, bahawasanya satu jiwa, bin nafsi, dengan satu jiwa lain. Maknanya siapa dia bunuh satu jiwa, siapa dia bunuh satu jiwa, maka hukumnya ialah, siapa dia bunuh satu jiwa, maka hendaklah jiwa tu dia balas balik. Ni ikut kitab Taurat. Okey. Ni kitab Taurat. Siapa dia kena bunuh, siapa dia bunuh, maka kena bunuh balas. Ni, siapa dia bunuh, kena bunuh balas. Macam juga macam Quran juga lah. Siapa yang bunuh siapa-siapa kena bunuh balas. Cerita ni panjang, uraya dia ni kita nanti belajar bab hudud nah. Bab hudud. Sekarang ni kita cerita reka-reka apa ni. Kalau cerita ni habis masa malam ni. Nanti bab hudud sampai. Jadi satu orang jiwa, siapa dia bunuh siapa-siapa, hukumnya hukum bunuh balas. Wal aina bil aini, siapa dia congkel mata satu orang, kena congkel balik mata dia. Wal anfa bil anfi, siapa dia potong hidung satu orang, maka kena balasnya potong hidung dia balik. Maknanya siapa dia kerak tangan siapa-siapa, hukum dia ya kerak tangan juga. Ustaz, yang hukum ni dari kitab Taurat lah. Ni kitab Taurat, kita Quran apa serupa ya. Ni nak cerita kitab Taurat dengan kitab Quran ni serupa ya. Ambil tu letak buat. Ambil tu. Letak buat. Awak rehat. Tak apalah. Mai duduk dekat. Alright. Saya dah kata kena beli rehat. Kita tak nak beli lagi meja. Sekali lagi yang mana yang tu duduk belakang-belakang, yang duduk di meja duduk belakang-belakang, yang depan ni kena kapek. Dia kena beli kapek lah. Dua tiga bidang kapek. Beli dengan India kapek lah, senang, bayar bulan. Tak, bayar bulan tak apa dah. Jadi siapa dia potong hidung balik. Siapa dia potong wal uzuna, siapa dia potong telinga, bil uzni, dengan telinga dia. Wasinna bisinni, siapa dia tumbuk patah gigi, kena tumbuk patah gigi balik. Gitu. Syaratnya gini ya, syaratnya nak potong balik, misalnya kita buat kena tu kena kaki dia putus, tetap kaki putus, maka hukumnya kena kerak kaki orang tu. Cuma ada masalah sikit. Sekiranya dia potong tu dari potong tu terkena pohon, orang pohon, maka mungkin mati orang tu, maka tidak boleh kerak. Pasal dia tidak hukum hudud, orang tidak bunuh orang. Adalah bab tu sikit. Beritahu situ. Jadi ada satu orang menampar satu hamba abdi, patah gigi dia. Satu perempuan, sahabat Nabi, tampar satu sahabat Nabi lain tapi dia hamba abdi, patah gigi. Maka hukumnya kena patah gigi dia lah. Bawa kes ke Nabi. Nabi kata kena patah gigi. Maka satu orang doa, moga-moga Tuhan bagi yang lebih baik. Jadi orang hamba abdi itu maaf. Lepas tak kena cabut gigi. Awak tampar orang, awak tumbuk orang, patah gigi dia, kena cabut gigi awak tu. Lah. Awak tetap putus jari ke seputar, kena kerak jari awak tu.
Kalau tidak 10 ekor unta. Putus jari. Orang pasal dia. Ustaz ada cerita betul. Faman khadda. wal juruha qisas, dan luka-luka lain tu ada kisah dia. Ada hukum-hukum hudud dia. Jadi kena refer dengan hadis-hadis Nabi ya. Jadi awak tu cala sini ke macam mana hukum hudud dia, itu kena buka kita hadis. Nah. Jadi sini mudahlah kita yang bahagian hadis tu huraian dia tu nanti belajar kita hadis lah. Kalau nak urai ni saya nak mengajar sekaligus belaka pun boleh. Tapi nak buka kita hadis pula lah. Dan sedangkan kitanya ustaz hadisnya kita akan bawa mari mengajar kita awak semua. Nah. Faman tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah bihi terhadap apa saja yang berlaku tadi, mana orang yang bunuh orang ke dia maaf nyawa, maka tak boleh bunuh bala. Kena bayar diat ya, pampasan. Pampasan bunuh orang tak sengaja ni, pampasannya ialah 100 ekor unta je. Tak faham mana lebih kurang 2 juta ke yalah. Saya kerak sekaligus. Harta tu kaja aja apa harta dia. Harta membunuh tu apa belaka? Anak bini dia tak ada jalan raja dia. Gelar-gelar bini semua cabut habis. Cabut habis. Harta semua free belaka. Tak cukup adik-beradik dia yang lelaki. Tak cukup lagi anak saudara dia yang lelaki. Tak cukup lagi pak saudara dia yang lelaki. Semua kena bayar belaka. Have to pay for this 2 million. Main-main ya ni, ukur-ukur duduk cakap ni main-main ya. Ya sepatutnya saya sebab agama ni dulu. Sebab agama ni dulu. Ha? Maka barang siapa yang bersedekah dengan siapa dia tadi, dia potong hidung kawan ni pun kata okeylah saya maaf dia panggil dia maaf. Ni potong tangan, potong telinga, maaf lah kau. Maka siapa yang bersedekah dia panggil fahuwa kafaratun lahu, maka ia adalah kifarat dosa orang tu. Orang yang maaf tu kifarat dosa dia. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul zalimun, maka ini orang yang zalim sungguh. Orang zalim. Dia tidak kafir yang ni. Dia tak ikut 100% dia. Dia tak kafir-kafir tu. Jangan tu. Jadi zalim sini tidak termasuk bab kufur. Tidak peringkat kufur lah, tapi dosa besar. Semua ulama mufassirin kata kezaliman sini ialah tidak sampai ke kekufuran lah. Ustaz, Syekh just now right, siapa yang melepaskan the hak kisas, then it will be like a penebus dosa to them, right? So is it the dosa besar or dosa kecil or macam-macam dosa dia? Biasanya kifarat dosa dia. Dia tebus dosa dia. Tebus dengan harta dia panggil. Tebus dengan harta lah. Pasal papasan ni biasanya dengan harta. Awak cuba bayanglah seputus jari ni seputus jari ni 10 ekor unta ke 5 ekor unta gitulah. Nah. Jadi 1 ekor unta 20,000. Awak kali 5 100,000. Bukan? 100,000 tu seolah-olah macam awak bersedekah 100,000. Oh, sah. Pahala tak?
Waqafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam, dan kami susuli selepas di belakang Nabi Isa itu, di belakang Nabi Musa itu dengan bi Isa bin Maryam, dengan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam, musaddiqan lima bayna yadayhi, yang membenarkan apa yang terkandung di hadapannya, yaitu kitab Taurat. Ya, ada depan, sebelumnya ada depannya. Minat Taurati, dengan daripada kitab Taurat. Wa atainahul Injil, dan kami beri kepada dia Nabi Isa. Dia hu tu rujuk kepada Nabi Isa. Ni kalau boleh lah kita beli Quran kosong lah. Kosong ni. Quran kosong lah. Awak tulis di Quran ni, beli di Quran tulis ni. Quran kosong, tak ada tafsir. Yes. Quran tafsir tak tepi. Quran tafsir tak tepi untuk rujuk lah. Supaya bila saya mengajar, masa saya mengajar, awak jangan tengok Quran tafsir tu. Barulah awak boleh tahu, oh ni roket duduk sini ni. Tak laju tak sempat, kena rujuk juga. Ni ayat ni, rujukkan ni, musaddiqah ni, membenarkan makna ni apa ni. Lima bayna yadai, apa yang ada sebelumnya, iaitu ada di depannya, boleh kena Taurati, daripada kitab Taurat. Wa atainahu, kami beri kepada dia situ Nabi Isa alaihissalam, al-Injil, kitab Injil. Fihi, dalam kitab Injil itu hudan, ada petunjuk. Sekiranya orang Kristian belajarlah, tapi masalahnya dia tidak belajar kitab Injil ni, dia menyanyi kitab Injil. Dia menyanyi. Kita pun sekarang start dah menyanyi dah, dengan guna ayat-ayat Quran pula kita sekarang ni. Dia mari diajar oleh pokok jubah bijak ni pula. Wa nurun, dan dalam tu ada cahaya yang menerangkan yang hak dan yang menunjukkan yang suluh kepada yang hak dan yang batil. Maknanya Quran ni pun suluh. Bila awak belajar Quran, dia akan suluh, akan nampak, cahaya tu nampak. Ini hak, ini batil. Hak ni, ini tauhid. Mana batil tu makna syirik pada Allah. Lama awak kata batil tu, zina, minum arak tu juga batil, tetapi batil sini ialah batil tentang tauhid, lawan maknanya syirik pada Allah. Wa musaddiqan, dan membenarkan lima baina yadayhi minat Taurat, apa yang ada di depannya sebelumnya, iaitu daripada kitab Taurat. Wa hudan, dan ada juga kitab Taurat tu ada juga petunjuk juga. Wa mau'izatan, dan suatu nasihat untuk di siapa-siapa yang belajar dia tu, ada nasihat dalam tu. Ada nasihat tentang hak dan batil. Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Wal yahkum ahlul Injil, dan supaya kamu orang Kristian, supaya berhukum kamu ahlul Injil, ahli kitab Injil, bima anzalallahu fihi, dengan wahyu yang Allah Ta'ala turun pada isi kandung kitab Injil. Wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum dengan kitab Injil ini, bima anzalallah, dengan wahyu yang Allah Ta'ala turun dari kitab Injil itu, fa'ulaika, maka orang-orang yang ada sifat seperti ini, hum, mereka itu, al-fasiqun, adalah orang-orang yang jenis fasik, jenis kafir juga. Ini kafir juga. Jadi dua kitab, satu kitab Taurat, yang kedua kitab Injil. Ini pula kitab Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba, dan kami turunkan kepada kamu Muhammad. Sekarang ni turun pada Izzah ni, turun pada Zaman, turun pada Azlizah, turun pada Hafizwa, turun pada Sofia ni. Kitab apa? Kitab, iaitu kitab Quran. Bil haqq,
supaya dengan kebenaran, iaitu supaya zahir Allah Ta'ala tu Tuhan dia, iaitu Quran ni untuk kenal Tuhan bil haq, untuk zahirkan, li izharil haq, untuk menzahirkan kebenaran. Kebenaran ni apa? Allah Ta'ala tu Tuhan kita, iaitu untuk mentauhidkan Tuhan. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan apa yang ada sebelum pada dia tu, iaitu daripada kitab-kitab, daripada kitab Injil pun ada, kitab Taurat pun ada. Wa muhaiminan, wa muhaiminan alaihi, supaya dia berpegang berpegang, boleh menjaga, mana boleh berpegang, mana boleh menjaga. Wa muhaiminan alaihi, yang ada padanya, itu supaya dia boleh jaga kitab Quran tu. Jadi tujuan diturunkan Quran supaya kena Allah. Tujuan kena Allah supaya kena kitab-kitab lain. Tujuan kena kitab lain supaya kita boleh jaga apa yang ada dalam kitab Quran. Wa muhaiminan alaihi, tu supaya yang menjaga pada kitab-kitab sebelum pada tu pun apa semua. Fahkum, maka hendaklah kamu berhukum, bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, dengan wahyu yang diturunkan kepada Allah dalam kitab Quran. Wala tattabi', dan jangan sekali-kali kamu ikut ahwa'ahum, hawa-hawa nafsu orang-orang yang tak belajar kitab, iaitu ahwa'ahum, orang-orang yang jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu mereka yang tak belajar kitab, tak belajar wahyu Allah Ta'ala, iaitu yang tak belajar tafsir Quran. Jangan kamu dengar, kata dia. Mudah ya. Nabi kata aku tinggal dua perkara pada kamu, satu Quran, satu hadis. Siapa pegang dua perkara ni tak sesat. Bermakna awak semua, maksud hadisnya ialah awak semua kena belajar dua perkara ini. Awak belajar ke tak? Tak. Awak belajar kitab apa? Sebahagian daripada kitab Quran belajar yang dikarang oleh ulama-ulama. Awak ada belajar sebahagian daripada hadis-hadis yang dikarang oleh ulama-ulama. Jadi kitab Quran ni belajar apa? Belum lagi. Tak belajar lagi. Ya, jadi makna kitanya nak suruh tak sesatnya kena belajar dua perkara ni. Bermakna ustaz yang mengajar kita kena reti dua perkara ni. Maka jumpa mana-mana ustaz, awak tanya, ustaz belajar dah tafsir dengan baju ni? Dia pun jawab tak lagi. Dia betul guru saya. Awak belajar dah hadis Nabi? Dia kata tak juga lagi. Awak kata awak tak layak boleh mengajar orang ni, awak boleh menyesat ke orang lain. Dia panggil jahil murakkab. Dah lah awak tak reti, awak menjahil ke orang lain pula, awak menyesat ke orang lain pula. Susu, jahil dia bersusu, murakkab ni susu. Dia tu jahil dah bersusu dah dia. Dia tolong susu jahil tu untuk orang lain pula. Kita tu dengan buah dia ni masalah ni. Aduh. Jadi dalam kitab Quran ni, wa muhaiminan alai, yang dan berpegang teguh dengannya, katanya tu, iaitu supaya kita belajar dan sebar agama. Jadi siapa-siapa tu, jadi kita kena berhukum dengan Quran, dengan wahyu ni, dengan wahyu. Hadis Nabi wahyu ke tidak? Wahyu juga. Jadi itu dipanggil wahyu kedua. Wahyu kedua. Jadi bila wahyu kedua oleh kerana hadis, maka kena rujuk dia tu sahih ke tidak.
Kalau tak tak tepi tu, ambil hal sahih tu. Mula-mula cari Quran, yang lepas Quran hadis pula sahih. Lepas hal tu guru tu memang tak sahih dah, dak boleh amal dah. Aduh, hai. Jadi jangan kamu ikut hawa-hawa nafsu mereka-mereka yang tak belajar wahyu. Sama ada Quran ataupun hadis. Amma ja'aka minal haqq, daripada yang telah datang kepada kamu daripada kebenaran. Apa dia? Quran. Tahu dah lah. Bukan? Likullin, supaya setiap umat, mana setiap manusia, ja'alna minkum, yang kami jadikan daripada jenis kamu itu, syir'atan, iaitu peraturan-peraturan syariat lah ni, peraturan-peraturan hidup di dunia dan supaya dapat hidup yang lebih baik di akhirat. Wa minhaja, dan supaya kamu boleh berpegang dengan jalannya terang ini. Boleh pegang dengan akidah lah, mana jalannya terang, iaitu akidah ni. Walau sya Allah, kalau Allah Ta'ala pilih, kalau Allah Ta'ala nak pilih, la ja'alakum ummatan wahidah, tentu dia jadikan kamu satu umat yang beriman belaka. Tak payah sebab kamu apa, tak payah belajar tafsir Quran, tak payah belajar hadis Nabi. Jadi kita ni pakai beriman belaka, tak payah belajar apa dah. Tak payah belajar apa. Nak sedekah pun tak boleh dah, pasal semua orang jujur belaka. Jadi zakat pun keluar habis dah belaka. Tak ada orang miskin dah jadi. Walakin, akan tetapi, Tuhan kata, liyabluwakum, supaya aku dapat uji kamu, fima atakum, apa dengan apa yang aku beri pada kamu. Apa dia? Quran. Quran tu yang aku beri, supaya aku dapat uji pada apa yang aku telah beri pada kamu, iaitu Quran. Dalam tu ada berbagai-bagai petunjuk. Dalam celah-celah petunjuk tu memang ada uji, ada ujian. Jadi apabila kita tak belajar petunjuk tu, maka ujian yang ditimpa pada kita tu, kita pun tak tahu. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan, untuk pergi kepada akhirat sana. Iaitu berlomba-lombalah kamu, apa dia? Apa dia? Belajar. Berlomba-lombalah kebaikan, apa dia? Nak tahu kebaikan kena belajar. Belajar apa? Belajar Quran. Berlomba-lombalah kamu. Jadi ada disebut gitu ke dalam tafsir awak ada tu? Tak ada. Sebab tu tafsir Quran ni kena belajar. Berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Apa dia? Belajar Quran supaya boleh selamat. Ilallahi marji'ukum jami'a, sampai ada kamu nak berlomba-lomba belajar atau nak ponteng-ponteng ke apa ke, boleh belaka, ataupun nak engkau terus pun tak apa. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah Ta'ala kamu akan dikembalikan. Tak apa belaka. Tuan kata. Kena dia sakit tubuh ni. Awak tak serusi lah. Dia tiap-tiap kali ni dia mesti mari penyanyian ni. Awak nak mari masa mana kena belaka. Mesti mana. Memang kena. Jami'ah semua sekali. Fa yunabbi'ukum, kemudian aku akan cerita balik pada kamu. Bima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa yang kamu dulu tentang fihi. Hi itu rujuk pada apa? Tentang Quran. Iaitu tentang syariat yang ada dalam Quran. Syariat apa? Apa dia?
Iaitu syirik-syirik yang kamu kata boleh buat tu. Tawassul. Lagi hukum-hukum yang kata sepatutnya kena ikut syariat. Dia kata tak apa, kita ikut buat kita. Wirid-wirid pula. Wirid-wirid. Dia kata boleh buat wirid ni untuk guru kan ajar, takkan dia nak masuk neraka. Bukan. Wirid apa? La ilaha illallah fi kulli lamhati wa nafasi ada nama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasi ada nama wasi'ahu ilmullah. Wirid ni campur aduk Allah dengan Nabi sekali. Buat amal tu kufur, tak ada apa-apa. Dia kata kenapa tak boleh? Selisih ada. Baca apa sedap. Ataupun wirid pesel lala ni nah. Lala ni kan wirid pesel ni. Sebelum pada tu dia start dengan siapa dia start dulu? Siapa dia start dulu ni? Irwan, siapa dia start dulu? Hak wirid nyanyi ni siapa dia start dulu? Dia. Arkam start dulu di Malaysia ni. Lepas tu dia keluar jaga, maka arkam kena haram. Jadi kumpulan Rabani lagi Raihan Raihan Rabani dia tu semua hijau, dia pokok asal daripada anak-anak orang arkam. Ya, tu member dia. Lepas tu dia menyanyi mula-mula kan. Tengok dia kata, tengok dah. Ni tengok dia punya evolution. Evolution ya. Oh dia kita kata menasyid. Kenapa tak boleh? Kita pun tak reti. Nasyid kan kita nak ajak orang pada Islam kan gini-gini. Lepas tu kita nak kan mereka tu golongan-golongan muda kan, kita nak erek golongan muda kan. Niat tu baik. Nabi Adam makan pokok khuldi itu niat dia baik, kerana nak duduk dalam syurga. Nak halau daripada syurga pergi makan pokok khuldi. Jadi kita yang pula dia pun menyanyilah, Raihan pun menyanyi, Rabani pun menyanyi kan. Suara dia pula sedap pula tu. Cakap pun menusuk hati lah kira-kira ya tak. Lepas tu lama-lama sekali dengan penyanyi pop biasa pula dah. Duduk atas stage sekali. Betul tak? Betul. Collaboration. Lepas tu mari penyanyi pakai tudung pula dah mari. Berjoget atas stage juga. Tapi pakai tudung ni. It's alright because it looks Islamic. Islam contemporary. Ni satu benda ni. Lepas tu mari pula Syekh Habib pula, iaitu dia panggil zikir munajat. Pula pada Habib mari ada zikir munajat, iaitu la ilaha illallah macam-macam dia zikir. Subhanallah dalam bentuk nyanyi sedap pula tu. Dan dinyanyikan di sekolah-sekolah tadika budak-budak sekarang. Dah. Yes. Pasti tadika serupalah. Dah. Lepas tu ibu bapa pun pasal dalam kereta nak pergi kerja. Lepas tu marilah pula pupuk anak-anak ni lah. Ni tak apa. Berjoget pula tak apa. Nanti kita belajar surah Syu'ara, awak akan tahu. Aduh, hai. Dia tidak ada nyanyi dalam agama. Dalam Islam tidak ada nyanyi. Kristian memang nyanyi. Nabi Muhammad tak boleh nyanyi. Tidak syariat. Jangan kata gitu. Jangan kata gitu. Iaitu Nabi kita ni ingat apa saja orang kafir buat bukan syariat kita. Tu yang mudah nak kenal. Orang kafir buat apa saja itu bukan syariat Nabi kita. Jadi cara nak kenalnya, awak kena tahu semua syariat orang Kristian, orang Buddha, orang Hindu, orang Sikh. Apa saja yang ada dalam syariat dia tu mesti tidak ada dalam syariat Islam. Misalnya Sikh boleh pakai gelar. Awak pakai tu tiru Sikh tu kafir tak ada pasal-pasal.
Iaitu Nabi kata tak ngaku umat. Maka ada tahu, beres. Selisihnya bila? Fima kanu fihi yakhtalifun. Selisihnya bila? Selisih pada masa sesa. Kenapa tak boleh Tuhan? Kita pun semaya tak ada apa. Awak tiru siapa dia? Ni tiru Sikh ke? Tattoo tu benar. Tetapi kalau orang yang baru yang masuk Islam, orang yang masuk Islam tu yang ada tattoo tak apa. Tak boleh tarik balik dah tattoo tu. Okey, habis tu. Nah.